Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk kita sama-sama membincangkan kuliah IDA 102 kita untuk chapter yang baru pula iaitu chapter 4 di bawah tajuk konsep akhlak. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita, mari kita lihat dulu apakah subtopik-subtopik yang kita akan bincangkan dalam chapter ini. Dalam chapter ni kita akan bincangkan 4 subtopik utama iaitu maksud moral, etika dan akhlak, sumber dan pembahagian akhlak, peranan akhlak dalam kehidupan dan yang terakhir adalah akhlak para nabi dan rasul. Okey, itu 4 subtopik yang kita akan bincangkan. Okey, bagaimana pula dengan hasil pembelajaran yang kita ingin capai? Hasil pembelajaran yang kita ingin capai adalah yang pertama, para pelajar dapat menerangkan definisi moral, etika dan akhlak. Para pelajar juga dapat menerangkan perbezaan antara moral, etika dan akhlak. Dan yang terakhir, para pelajar dapat menghuraikan skop akhlak Islam. So inilah secara umumnya gambaran apakah yang kita akan bincangkan dalam chapter 4 ini. Sebagai introduction untuk perbincangan kita dalam chapter 4 ini, dalam Islam, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa dengan dikurniakan akal fikiran berbanding dengan makhluk lain. So manusia ini sangat istimewa kerana Allah mengurniakan akal kepada manusia. So dengan akal manusia, manusia dapat berfikir dan membentuk amalan perbuatan. Dalam Islam, akal manusia ini semata-mata tidak dapat mengimbangi perbuatan manusia. Maksudnya adalah dalam Islam, akal manusia ini sahaja tidak cukup untuk mengimbangi kita punya perbuatan. Hal ini kerana akal manusia ini adalah terhad dalam berfikir. Akal manusia ini dia ada limitation dia. Maka Allah datangkan syariat yang terangkum di dalamnya ilmu akhlak. Atau juga dikenali sebagai tamadun kemanusiaan. Untuk apa? Untuk mengimbangi pemikiran dan juga pembangunan kehidupan manusia. Walaupun manusia ni boleh dipisahkan daripada bidang ilmu ataupun pemikiran, bahkan boleh dipisahkan daripada agama dan kepercayaan. For example kan kita boleh tengok bagaimana ideologi-ideologi sekarang kan, sebagai contoh sekularisme, yang mana memisahkan antara agama dan dunia. Tapi apa yang jelas, kita boleh lihat, manusia ni tidak boleh dipisahkan daripada akhlak dan juga moral. Hal ini kerana, setiap kita punya perbuatan, kita punya amalan ataupun any tindakan ataupun action yang kita ambil, tidak terlepas ataupun terkeluar daripada lingkungan, hukuman, sama ada terhadap diri kita, ataupun orang lain, ataupun benda lain. Iaitu, adakah kita punya tindakan itu baik atau tidak. If perbuatan itu adalah baik, of course kita lakukan. If jahat, of course perkara itu ditinggalkan. So yang baik itulah disebut sebagai akhlak yang baik dan yang sebaliknya pula itu disebut sebagai akhlak yang buruk. Kita masuk kepada subtopik yang pertama iaitu maksud moral, etika dan juga akhlak. So yang pertama kita lihat kepada definisi moral itu sendiri. Moral ni adalah sifat ataupun perbuatan yang terikat dengan situasi, tempat dan juga masa dalam sesebuah masyarakat.
Menurut sarjana sains sosial, moral ni adalah sesuatu yang boleh berubah mengikut perubahan masa dan juga pandangan sesebuah masyarakat. Dari sudut bahasa, perkataan moral ni sebenarnya berasal daripada perkataan Latin iaitu mors ataupun moralis, iaitu plural kepada perkataan mos yang bermaksud kebiasaan, iaitu perbuatan, budi pekerti dan juga perangai. So, senangnya mau faham, moral ni bermaksud kebiasaan yang merujuk kepada perbuatan, budi pekerti dan juga perangai. Kalau menurut istilah pula, moral ni, dalam Dictionary of Education, menyatakan bahawa moral ni bermaksud suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat ataupun perbuatan secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik ataupun buruk. Seterusnya, dalam Kamus Oxford, Advanced Learner edisi yang ke-6, moral ni bermaksud, kesedaran tingkah laku betul atau salah, apa yang perlu dipatuhi dan ditinggalkan serta bersifat praktikal. So, moral ni bersifat praktikal, bukannya bersifat teori. Moral ni juga bermaksud, tingkah laku yang sesuai dengan tata susila ataupun peraturan masyarakat setempat, di mana masyarakat bertindak sebagai penentu. Dan yang terakhir, pertimbangan moral ni juga bergantung kepada suasana ataupun keadaan yang membentuk individu, sebagai contoh, sistem sosial, kelas sosial dan juga kepercayaan yang dianuti. So, apa yang kita boleh simpulkan, moral ni, yang pertama, ianya adalah satu kebiasaan. Ianya merujuk kepada tingkah laku, perangai, perbuatan, yang diamalkan, dalam sesebuah kelompok masyarakat. So, the do and don'ts adalah depend, kepada kelompok masyarakat tersebut. Apa yang bagus, apa yang tidak bagus, semuanya depend kepada masyarakat tersebut. Dan moral ini bersifat praktikal. Dan yang terakhir adalah moral ini sifatnya berubah-ubah dan juga ianya boleh jadi berbeza dengan kelompok masyarakat yang lain. Boleh jadi moral yang diamalkan dalam kelompok A, ianya diterima pakai. Namun dalam kelompok B, moral yang diamalkan oleh kelompok A ni tidak sesuai dalam dorang punya kelompok. That's why moral ni ianya boleh berbeza antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kalau tadi kita bincangkan berkaitan dengan definisi moral. Sekarang kita masuk pula kepada definisi etika. Etika ni dari sudut bahasa, ianya sebenarnya perkataan etika ni berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu etik dan juga bahasa Greek iaitu ethos, yang mana membawa maksud nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Dalam pengurusan, biasanya istilah etika ini digunakan merujuk kepada kajian mengenai isu standard moral yang boleh membantu dalam meningkatkan integriti. Selain itu juga, etika ini merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berhubung dengan keupayaan menentukan perbuatan yang dilakukan manusia itu untuk dikatakan baik ataupun buruk.
Seterusnya, etika ni juga adalah aturan ataupun pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia bagi membezakan antara yang baik dan buruk dalam masyarakat serta membatasi perlakuan yang baik dan jahat. Etika ni juga merupakan tingkah laku dan kelakuan moral yang dijangka diikuti oleh manusia sejagat. Okay. Selain itu, ilmu etika pula merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang moral, prinsip moral, kaedah moral dan juga tindakan serta kelakuan manusia yang betul. So, fungsi etika menggariskan beberapa prinsip ataupun ukuran asas untuk menentukan apakah tingkah laku yang betul, apa yang salah, apa tingkah laku yang bertanggungjawab dan apakah yang tidak. So, apa yang kita boleh simpulkan, senang memfaham, etika ni adalah satu ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia. Ianya bersifat teori. Dan ianya juga bersifat universal. Kalau moral tadi, ianya bersifat praktikal. Dan ianya diamalkan dalam masyarakat setempat. Tapi kalau etika ni, ianya lebih bersifat universal. Sebab tu dia kata, etika ni adalah tingkah laku dan kelakuan moral yang dijangka diikuti oleh manusia sejagat. For example, kita ada macam-macam kan, Sebagai contoh, kita ada etika pemakaian. Kita punya etika kalau mau menjalankan perniagaan. Kita ada etika ketika menggunakan media. Semua ini kalau kita lihat, etika ini ianya bersifat universal. Dan ianya juga bersifat teori. So, etika ini adalah satu guideline. Untuk guideline manusia, what is the do and don'ts. Yang perlu kita ikuti. So, itu adalah etika. Kalau anda lihat dalam slide sekarang ni, kita boleh lihat kan ada dua gambar. So, berdasarkan dua gambar ni, which one, yang kita boleh katakan tidak bermoral dan which one kita boleh katakan tidak beretika. So, after this, kita akan bincang berkaitan gambar ni. Which one yang kita mau katakan tidak bermoral dan which one yang tidak beretika. Seterusnya, kita lihat pula istilah yang ketiga iaitu akhlak. So, apa maksud akhlak ni? Akhlak ni dari sudut bahasa, akhlak ni sebenarnya berasal daripada perkataan Arab iaitu khuluq yang bermaksud budi pekerti. Seterusnya, dari sudut istilah pula, akhlak ni merujuk kepada tingkah laku, tutur kata, penampilan ataupun imej diri berlandaskan kepada ajaran Islam. Dalam erti kata lain, akhlak ni adalah satu bentuk tingkah laku yang berkaitan dengan nilai-nilai murni yang mesti dilakukan oleh setiap individu. Menurut Ibnu Mishkawih, akhlak ni adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan juga pertimbangan. Menurut Imam Al-Ghazali pula, akhlak ni merupakan gambaran tentang keadaan dalam diri manusia yang telah sebati dan daripadanya terbit tingkah laku secara mudah dan senang tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran. So, apa yang kita boleh simpulkan adalah akhlak ni sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk tingkah laku manusia. Apa sahaja yang lahir dari manusia atau segala tindak tanduk manusia adalah sesuai dengan pembawaan dan sifat yang ada dalam jiwanya. Seterusnya, kita masuk pula kepada perbezaan etika, moral dan akhlak. Kalau kita lihat, ketiga-tiga istilah ini,
membincangkan berkaitan dengan perbuatan yang baik dan juga buruk. So macam mana kita mau bezakan ketiga-tiga ini? So yang pertama, mari kita lihat. Bagi etika, etika meletakkan akal sebagai kayu pengukur bagi perbuatan tersebut. So etika ni akal itu yang jadi kayu pengukur. Kalau moral, ianya dinilai oleh tradisi masyarakat. Masyarakat yang menentukan. Kalau akhlak pula, ianya bersandarkan kepada wahyu Allah dan juga akhlak Nabi dan juga Rasul. So itu perbezaan yang pertama. Seterusnya, akhlak ni merupakan satu sistem yang menilai tindakan, zahir dan batin manusia. Tapi kalau moral, dan juga etika, ianya adalah satu sistem yang menilai tindakan zahir manusia sahaja. Selain itu juga, nilai-nilai akhlak, ditentukan oleh Allah, melalui Al-Quran dan juga tunjuk ajar Nabi Muhammad. Namun, kalau moral dan etika, ianya ditentukan oleh manusia. Seterusnya, perbezaan antara etika, moral dan akhlak ni. Akhlak, ianya mencakupi pemikiran, perasaan dan juga niat di hati manusia dalam 3 konteks, iaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan juga hubungan manusia dengan makhluk lain. Maksud makhluk lain ni adalah hubungan manusia dengan alam sekitar, hubungan manusia dengan haiwan. Itu akhlak. Namun, kalau moral ni, ianya mencakupi pemikiran, perasaan dan niat di hati manusia dalam konteks hubungan manusia dengan manusia sahaja. So moral ni dia fokus pada satu konteks je, iaitu hubungan manusia dengan manusia. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai akhlak bersifat mutlak, sempurna dan tetap. So nilai-nilai akhlak ni dia sudah tetap. Namun kalau nilai-nilai moral ianya bersifat relatif, subjektif dan juga sementara. So nilai moral ni ianya boleh berubah. So inilah perbezaan etika, moral dan juga akhlak. Untuk kita lebih faham lagi perbezaan moral, etika dan akhlak ni, mari kita lihat beberapa contoh. Yang pertama dari sudut berpakaian. Kita lihat dari sudut moral. Dalam kebanyakan agama, menutup aurat ni bukan satu kewajipan, bukan satu tuntutan. So, kalau someone itu tidak menutup aurat, dia tidak dikira sebagai tidak bermoral. As long as dia itu memakai pakaian yang sopan, tidak menjolok mata, tidak berketerlaluan, tidak keterlaluan, and dia juga memiliki budi pekerti yang baik, so dia dikira seseorang yang bermoral. Namun, berbeza dengan akhlak dalam Islam. In Islam, Islam mewajibkan umat Islam itu menutup aurat dengan mengikut kaedah yang telah ditetapkan. So, as a Muslim, walaupun dia itu memiliki budi pekerti yang baik, kalau dia tidak mematuhi cara berpakaian yang telah ditetapkan dalam Islam, dia tetap dianggap tidak berakhlak because dia telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. So, itu contoh yang pertama. Dari sudut berpakaian.
Seterusnya, contoh yang kedua adalah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. So, kalau kita lihat, fenomena seperti ini sudah menjadi lumrah, terutamanya masyarakat di barat. So, kalau di barat, perkara ni masih dianggap bermoral. Namun, kalau dari sudut akhlak Islam, perlakuan begitu sudah dianggap tidak berakhlak. Seterusnya, contoh yang terakhir pula adalah bersalaman. In Islam, lelaki dengan perempuan ni tidak boleh suka-suka bersalaman. Walaupun tujuannya adalah untuk merapatkan hubungan. Namun, kalau dalam sistem moral, bersalaman antara lelaki dengan perempuan itu, diterima pakai dan dibolehkan. Tiada apa-apa masalah. Namun dalam Islam tidak boleh. So, saya harap, dengan ketiga-tiga contoh ini, anda dapat membezakan antara moral dan juga akhlak. Seterusnya, kita masuk pula kepada subtopik yang kedua, iaitu sumber dan pembahagian akhlak. Sumber akhlak dalam Islam ni ada dua, iaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran ni, Allah menjelaskan akhlak para nabi dan rasul melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran sebagai ikhtibar dan juga panduan. Manakala hadis pula adalah melalui perbuatan, perkataan dan juga pengakuan Nabi Muhammad. So, kedua-dua sumber ini merupakan sumber akhlak dalam Islam. Seterusnya, kita masuk pula kepada pembahagian akhlak. Akhlak ni terbahagi kepada dua, iaitu mahmudah dan juga mazmumah. Mahmudah ini bermaksud terpuji, manakala mazmumah ini bermaksud tercela. Mari kita lihat, apakah contoh-contoh akhlak, yang mahmudah, akhlak yang terpuji. For example, hormat menghormati, menjaga kebersihan, rajin membantu, menjaga lidah, pemurah, bersangka baik, wasatiyah, jujur dan juga sabar. Dan banyak lagi lah contoh, yang boleh kita kategorikan sebagai akhlak yang mahmudah, ataupun akhlak yang terpuji. Seterusnya, mari kita lihat pula contoh akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela. Sebagai contoh, dengki, iri hati, banyak melakukan perkara sia-sia, takabur, ria, ujub, mudah marah dan juga terlalu kasihkan dunia dan macam-macam lagi lah. Contoh akhlak yang tercela ini. So, mudahnya kita mau faham, akhlak mahmudah ni adalah akhlak yang mulia. Kalau akhlak mazmumah ni pula adalah sesuatu yang tidak baik ataupun jahat. So itu adalah pembahagian akhlak. Seterusnya, kita bincang pula skop akhlak. Skop akhlak dalam Islam terbahagi kepada 3. Yang mana saya ada sebutkan sebelum ini. Dalam perbezaan etika moral dan akhlak, yang mana akhlak ni ianya menyentuh kepada 3 konteks, iaitu akhlak dengan Allah, akhlak sesama manusia dan juga akhlak dengan alam. So mari kita go through one by one. Yang pertama adalah akhlak dengan Allah. Bagaimana pergantungan seorang umat Islam itu kepada Allah. Yang kedua, redha dengan segala apa yang telah Allah tetapkan. Sabar dan ikhlas. Seterusnya, bersyukur dengan segala yang ada. Dan yang terakhir adalah taubat, iaitu keazaman dan penyesalan dengan meninggalkan kesalahan dan juga segala
dosa. Okey, so ini contoh akhlak manusia dengan Allah. Seterusnya, okey, akhlak sesama manusia pula. Okey, kita manusia ni hidup bermasyarakat. Kita bukan hidup bersendirian. Okey, of course, okey, dalam kehidupan kita seharian ni, okey, kita mestilah menjaga batas dan juga tingkah laku, okey, yang telah ditetapkan. So in Islam, okey, akhlak sesama manusia ini, okey, kita ada batas-batas yang kita mesti follow. Okey, berdasarkan yang telah ditetapkan dalam Islam. Okey. Antara okey akhlak, okey, yang kita lakukan dalam sesama manusia, pertama adalah tolong-menolong dalam perkara kebaikan. Yang kedua, okey, berbaik sangka dengan orang lain. Saling nasihat menasihati dengan penuh kasih sayang dan juga hormat. Okey. Seterusnya, okey, berlemah lembut ketika bercakap. Okey, menjaga tutur kata yang kita ucapkan. Seterusnya, okey, sentiasa mendoakan kebaikan. Dan contoh yang terakhir adalah, okey, menjaga maruah orang lain dengan tidak menjatuhkan, okey, air mukanya di khalayak ramai. For example, kawan kamu ada buat salah, okey, so janganlah tegur dia di khalayak ramai. Okey, itu bukan akhlak yang bagus, okey, sesama manusia. Namun, okey, if someone itu buat salah, okey, maka tegurlah dia, okey, bila kamu berdua je. Tapi, okey, walaupun berdua, hendaklah kita cakap bagus-bagus dengan dia. Okey, so itu antara contoh, okey, akhlak sesama manusia. Yang terakhir pula adalah akhlak dengan alam. So in Islam, okey, akhlak dengan alam ini adalah sikap seseorang terhadap dirinya dan alam sama ada dari sudut rohani maupun jasmani. So setiap manusia tu harus menjaga dirinya dan alam dengan tidak melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan kemudaratan terhadap diri maupun alam sekeliling. For example kan, hubungan manusia dengan alam sekitar. So manusia janganlah okey sampai melakukan kerosakan kan, kenalah kenalah menggunakan sumber alam ni dengan optimum. Jangan sampai mengeksploitasi sumber alam ni. Okey, kalau dengan haiwan, okey, kena bagi makan, beri perlindungan, jangan seksa haiwan. Okey, so inilah secara umumnya, okey, skop akhlak dalam Islam. Okey, yang pertama akhlak dengan Allah, yang kedua akhlak dengan manusia, dan yang ketiga adalah akhlak dengan alam. Seterusnya, kita bincangkan pula peranan akhlak dalam kehidupan. Yang pertama adalah individu. Okey. Akhlak okey dalam kehidupan individu okey sangat penting kerana okey manusia itu adalah khalifah di muka bumi ini. Yang kedua adalah untuk menyempurnakan iman. Yang ketiga adalah okey mencerminkan kepribadian seseorang itu okey dengan mengamalkan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir adalah menjamin keselamatan di dunia dan di akhirat. Seterusnya, okey, kepada okey peranan akhlak dalam kehidupan berkeluarga. Okey, yang mana okey ianya mengukuhkan hubungan kekeluargaan, menjaga hak hubungan antara anak dan ibu bapa, dan yang terakhir adalah menjaga tingkah laku bersama keluarga. Seterusnya dalam masyarakat pula, okey, akhlak ni merupakan garis pemisah antara orang yang berakhlak dan tidak berakhlak. Sudah pasti, okey, apabila masyarakat itu mengamalkan akhlak yang baik, okey, ianya akan membawa kepada wujudnya masyarakat yang harmonis. Seterusnya, okey, peranan akhlak pula, okey, kepada alam sekitar. Okey, yang mana, okey,
Pertama, menjamin keselamatan setiap sesuatu. Okey, sama ada kepada manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Yang kedua, tidak merosakkan alam sekitar. Dan yang ketiga adalah membantu melestarikan alam sekitar. Dan yang terakhir adalah peranan akhlak dalam negara. Yang mana pertama membangunkan negara. Yang kedua adalah penentu kelangsungan tamadun bangsa. Dan yang terakhir adalah menjadikan seseorang itu menjadi warga negara yang bertanggungjawab. So inilah secara umumnya peranan akhlak dalam kehidupan. Seterusnya, kita masuk kepada subtopik yang keempat, iaitu akhlak para Nabi dan Rasul. Sebagai mukaddimah, sebagai introduction, Nabi dan Rasul ni merupakan utusan Allah kepada seluruh umat manusia. So, setiap yang beriman harus percaya dan yakin dengan segala ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Seterusnya, mari kita lihat. Apakah antara contoh-contoh akhlak para Nabi dan Rasul ini? So, kalau kita lihat di sini, ada 6 contoh. Yang pertama adalah fatonah, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah tablik, siddiq, maksum dan juga sabar. So kita akan go through satu persatu akhlak-akhlak ini. Yang pertama adalah fatonah, yang bermaksud bijaksana. Seorang Rasul itu sudah pasti bijaksana. Mustahil bagi seorang Rasul itu bersifat bodoh ataupun jahlun. So dalam para Nabi dan Rasul itu menyampaikan ayat Al-Quran dan kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis, sudah pasti memerlukan kebijaksanaan yang luar biasa. So para Nabi harus mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya. Para Nabi juga harus mampu berdebat dengan cara yang sebaik-baiknya. So itu yang pertama. Para Nabi dan Rasul ini adalah bijaksana. Yang kedua pula adalah para Nabi dan Rasul adalah amanah. Iaitu benar-benar boleh dipercayai. Sebagai contoh, penduduk Mekah memberi gelaran kepada Nabi Muhammad dengan gelaran Al-Amin yang bermaksud dipercayai. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. So, apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah dipercayai dan diyakini oleh penduduk Mekah kerana beliau terkenal. Kerana Nabi Muhammad terkenal dengan seorang yang tidak pernah berbohong dan berdusta. Itu yang kedua, iaitu amanah. Seterusnya adalah tablik. Iaitu menyampaikan. So, segala firman Allah yang ditujukan kepada manusia, para Nabi akan sampaikan. Tidak ada yang disembunyikan. Semuanya disampaikan walaupun dalam keadaan yang sukar. Seterusnya adalah siddiq, iaitu benar. Para Nabi dan Rasul ini sudah pasti benar. Tidak ada yang berdusta dan berbohong. Seterusnya, yang kelima pula adalah maksum. Artinya, terpelihara daripada dosa. Setiap tindak tanduk, tingkah laku, para Rasul, sudah pasti bebas daripada kesalahan. Para Nabi dan Rasul ni bersih daripada kesalahan. Sebab setiap apa yang disampaikan sudah pasti benar. Dan segala apa yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul ini adalah perkara-perkara yang wajib dan juga
sunat. Okey. Dan yang terakhir adalah sabar. Yang mana para Nabi dan Rasul ini bertindak berdasarkan kewajaran. Sabar ni merupakan satu kunci untuk seseorang itu menghindari daripada melakukan sesuatu di luar jangkaan. Okey, sebagai contoh, Nabi Muhammad seorang yang sabar dalam menyampaikan dakwah. Okey, Nabi Muhammad sangat sabar menghadapi segala ujian daripada kaumnya sendiri dan juga kaum musyrikin Mekah yang menentang dakwah yang disampaikan. Okey, so inilah 6 contoh akhlak para rasul. Seterusnya, mari kita lihat pula beberapa kisah yang menunjukkan betapa mulianya akhlak para nabi dan rasul. So yang pertama adalah akhlak Nabi Muhammad. Pernah satu ketika yang mana ketika ada seorang Arab Badui itu dia kencing di satu sudut dalam masjid Nabi. Para sahabat yang melihat keadaan itu rasa marah atas kebiadaban Arab Badui ini. Namun Nabi Muhammad menjawab, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Setelah itu Nabi membasuh najis tersebut dan kemudian barulah baginda menjelaskan kepada Arab Badui tersebut tentang adab dalam masjid. Seterusnya, contoh akhlak Nabi Yusuf. Bagaimana ketika Nabi Yusuf ni digoda oleh isteri Al-Aziz iaitu Raja Mesir, Nabi Yusuf telah menolak dengan sangat sopan, yang mana Nabi Yusuf berkata, sesungguhnya Allah tidak akan memberi kemenangan pada seorang yang membuat zalim. Seterusnya, akhlak Nabi Hud. Nabi Hud ni berasal daripada suku kaum Ad, yang mana kebanyakan daripada mereka ini telah membina patung yang diberi nama Thamud dan juga Atar, lalu menyembahnya sebagai Tuhan. So, kenikmatan hidup yang mereka kecapi pada masa itu dianggap kurniaan dan pertolongan daripada kedua-dua patung tersebut. So, kesannya masyarakat jadi rakus dan tamak kepada harta kekayaan sehingga lahir kelompok masyarakat yang saling menindas, memperkosa dan juga memeras ugut. So, kezaliman diorang ni makin berluasa dan makin jadi kebiasaan. Namun, Nabi Hud tetap berusaha berdakwah dengan memberikan contoh dan tauladan yang baik kepada kaumnya. Walaupun mendapat tentangan yang sangat hebat. Nabi Hud tidak pernah marah dan gusar, malahan terus berusaha menarik dan mengajak kaumnya berfikir secara rasional dengan memberikan beberapa bukti yang dapat diterima akal. So, kalau kita lihat berdasarkan kepada beberapa kisah ini, jelas bagaimana sifat dan akhlak para nabi dan rasul ini adalah antara model terbaik yang wajib diikuti oleh setiap Muslim. So as a Muslim, dalam kehidupan sebagai seorang Muslim itu, wajiblah untuk meneladani, mengikuti akhlak para nabi dan rasul. Seterusnya, kita masuk pula kepada subtopik yang terakhir, iaitu cara memperbaiki ataupun cara memantapkan akhlak menurut Islam. Yang pertama adalah hendaklah memantapkan akidah, meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, sentiasa bermuhasabah diri. Lihat balik diri sebelum tidur, cek diri, apa yang telah saya lakukan pada hari ini. Apa yang banyak adakah telah melukakan hati orang. Every day check diri. Supaya kita mau besok kita bangun, kita jadi lebih baik dari semalam. Yang ketiga adalah mengawal panca indera. Kena kawal penglihatan, kena kawal lidah. Mata jangan tengok benda-benda yang tidak bagus.
telinga kita jangan dengar benda-benda yang tidak bagus. Lidah kita jaga tutur kata kita. Okey, jangan sampai menyakitkan hati orang lain. Seterusnya, pemantapan ilmu. Okey. So, dalam Islam memantapkan lagi akhlak ni, okey, kena juga mantapkan ilmu. Kena belajar lagi supaya okey lebih kita tahu mana yang bagus, mana yang tidak bagus supaya kita tidak tersalah tingkah. Seterusnya, okey, cara memantapkan lagi ataupun memperbaiki lagi akhlak ni adalah dengan okey pergaulan yang baik. Okey, hal ini kerana okey faktor persekitaran ni mempengaruhi kita punya akhlak. So, pergaulan yang baik itu sudah pasti okey dapat memberikan impak yang baik dalam kita punya akhlak. Dan yang terakhir adalah okey cara untuk memperbaiki dan juga memantapkan akhlak dalam Islam itu adalah menjaga perbuatan. So, inilah secara umumnya okey cara untuk memperbaiki dan juga memantapkan akhlak dalam Islam. Okey. Sekian sahaja untuk perbincangan pada hari ini. Okey, insya-Allah kita akan teruskan. Okey. Lagi kita punya perbincangan okey dalam grup. Okey, mana-mana yang kamu tidak jelas dan kurang faham, okey kamu boleh tanya. So itu sahaja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.